Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizuddin bin Osman. Saya daripada grup LO1 dan hari ini saya akan membincangkan tentang tajuk bab 6. Okey, saya akan membincangkan tentang uh, teknologi maklumat dan komunikasi. Yang lebih spesifik itu pornografi. Okey, maksud pornografi ni ialah suatu bahan yang bertulis atau visual yang merangsangkan keinginan seksual dan bertujuan untuk memberahikan pemerhati dan atau pembaca. Ia juga dikenali sebagai porn dan bahan-bahan lucah. Seterusnya, unsur-unsur pornografi. Pada masa kini ni, unsur pornografi ni mudah didapati sebab dengan teknologi yang kita ada sekarang, iaitu telefon pintar, komputer, malahan pengaruh remaja dengan budaya barat juga boleh membawa kepada mudahnya remaja sekarang untuk mengenali apa itu pornografi. Malahan remaja juga penuh, dunia remaja sekarang juga penuh dengan tarikan, keinginan dengan penolakan dan cinta. Dia senang cakap kepada yang couple-couple apa semua ni mudah lah untuk kita klasifikasikan sebagai membawa kepada jalan sinar tu lah. Okay, seterusnya kesan-kesan ketagihan pornografi ni lah. Ia akan menggalakkan seks luar nikah, terutamanya pada golongan-golongan yang couple lebih kerap lah. Ia juga menyumbang ke arah penganiayaan seksual kanak-kanak dan keganasan seks. Banyak juga kita dengar artikel-artikel pasal seksual kanak-kanak ni, iaitu pedofilnya. Seterusnya, pengaruh negatif terhadap perkembangan seksual. Ia juga boleh memberi pengaruh pada diri kita sendiri. Okey, sikap dan nilai seksual yang negatif. Contoh, kelakuan seks luar tabi'i, orientasi seks yang tidak normal dan tidak menghormati kaum wanita, seperti menganggap kaum wanita ni sebagai satu objek untuk memuaskan nafsu. Seterusnya, masalah emosi dan perhubungan, iaitu rasa bersalah, malu dan ketagihan, iaitu ketagih pada melihat bahan-bahan pornografi ni lah. Seterusnya, dari segi undang-undang ni juga pornografi ni adalah salah lah, daripada segi memiliki, jual beli, menonton bahan-bahan pornografi ni dispesifikasikan sebagai salah daripada segi undang-undang. Seterusnya, cara kita nak mengelakkan daripada kita cara-cara kita nak elakkan diri kita daripada terjebak je dalam pornografi ni lah. Salah satunya ialah kita elakkan mencari bahan atau membaca atau melihat bahan-bahan lucah ni lah. Seterusnya, kita ni perlu libatkan diri kita dalam aktiviti yang berfaedah seperti kegiatan sukan, senaman, aktiviti budaya atau kerja-kerja sukarela. Ini juga seperti kita menyibukkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang loror lah. Okey, seterusnya, kita juga perlu patuh dengan ajaran agama dan budaya kerana ia juga melarang kita daripada melihat semua jenis pornografi ni lah. Seterusnya, elakkan tekanan rakan sebaya. Tekanan rakan sebaya ni juga satu faktor yang penting jugalah untuk kita mengelakkan daripada kita terjebaknya dengan video pornografi, melihat video dan sebagainya. Seterusnya, pornografi ni dari segi sudut Islam lah, saya akan terangkan sedikit lah daripada segi sudut Islam. Pornografi ni juga
dispesifikasikan sebagai zina lah. Okey. Zina ni tak terbatas pada apa yang dilakukan oleh kemaluan seseorang saja. Namun zina ni boleh dilakukan dengan mata, iaitu melalui pandangan dan penglihatannya kepada sesuatu yang tidak dihalalkan. Zina juga boleh dilakukan dengan lisan, dengan membicarakan hal-hal yang tidak benar. Zina juga boleh dilakukan dengan tangan, berupa menyentuh, memegang sesuatu yang diharamkan. Seterusnya, pornografi ni dianggap seperti kita berfantasi atau khayalan dengan melihat gambar aurat orang lain. Ia juga diberi hukum dan hukumnya adalah haram. Terlebih lagi, kita membayangkan aurat orang lain saat menggauli isteri. Kalau untuk diterangkan, saat kita bersama isteri kita, kita dilarang lah untuk membayangkan seperti orang lain saat berada dengan isteri kita. Okey, seterusnya. Pengisahan Rasulullah SAW dengan zina untuk perbuatan yang bukan zina sebenarnya menandakan keharaman. Sekalipun dosanya tidaklah sebesar dosa zina. Termasuk di dalamnya adalah khayalan, fantasi porno yang dihasilkan dari melihat, mendengar, membicarakan dan menyentuh hal-hal berbau pornografi atau wasilah lain yang menghantar kepadanya. Kita boleh cakap kat sini ialah walaupun melihat pornografi itu tak seperti kita melakukan zina yang sebetulnya yang sebenar, tapi pornografi ni juga boleh membawa kepada zina yang lebih besar. Maknanya kita melakukan perkara yang kecil, kita membiasakan diri kita dengan perkara yang kecil, tapi pada akhirnya kita akan terlibat dengan perkara zina yang sebetulnya. So, dekat sini kesimpulannya kita perlulah mengelakkan diri kita daripada terjebaknya dengan perkara-perkara yang melibatkan pornografi ini, sebab kita juga tahu perkara pornografi ini boleh memberi banyak perkara yang negatif daripada positif. Dari segi kesihatan pun, melihat pornografi ini pun amatlah teruk daripada apa yang kita boleh tengok kalau kita cari di laman-laman web yang portal-portal kesihatan juga melarang kita daripada melihat bahan-bahan pornografi. Okey, sekian daripada saya. Itu dah saja, setakat ni saya punya pembentangan pada hari ini. Sekian, terima kasih.